guru besar, PK-PK dan cikgu-cikgu. Hari ini saya ingin mengkongsikan penggaraman menggunakan Google Sheets ini. Okey, kalau kita buka Google Sheets ini, kita akan nampak dia ada banyak jenis app. Okey, app yang kita biasa guna adalah Google Calendar, Google Form, Google Document dan lain-lain. Tetapi untuk hari ini, saya cuma akan kongsikan dua, iaitu Google Calendar dan Google Meet. Okay. Contohnya bagaimana kita menggunakan Google Calendar ini menghasilkan sebuah link yang kita boleh gunakan semasa Google Meet. Okay. Okay, sekarang kita buka browser seperti biasa. Okay, di sebelah kanan sini dia ada Google App. Okay, kita klikkan sahaja. Lepas tu kita klikkan Calendar ini. Dia akan membawa kita ke paparan Google Calendar ini. Okay. Contohnya, saya ingin mengadakan meet pada 8 April ini. Okay, saya klikkan sahaja. Okay, contohnya, saya ingin mengadakan meet semasa pukul 3 hingga pukul 4. Okay, saya klikkan di sini. Lepas tu dia akan keluarkan paparan ini. Saya tuliskan title dia. Contohnya, meet LDP sekolah. Okey, saya letakkan title dia. Lepas tu di bawah sini dia akan tunjukkan hari apa, lepas tu tarikh dia dan pukul berapa hingga berapa. Kalau cikgu ada senalai, contoh senalai email murid, cikgu boleh letakkan di sini. Di sini dia adalah get as. Lepas tu disebabkan saya nak gunakan kalender ini menghasilkan sebuah link. Oleh itu saya perlu klikkan add Google Meet video conferencing ini. Okay, saya klikkan sahaja. Di bawah sini dia ada meetgoogle.com. Lepas tu dia bagilah link ini untuk kita. Kita boleh copy. Okay, kalau kita copy, kita bawa dia ke grup murid. Lepas tu kita letakkan di sini. Kita pastekan di sini. Di sini dia menunjukkan title dia, tajuk meet ini. Lepas tu hari apa, tarikh dia, jam. Lepas tu dia memberikan link ini. Okey. Link ini, HTTP ini kita boleh edit lah. Okay, link ini. Lepas tu yang bawah ini kita juga boleh buang. Okay, kita buangkan yang tak perlu. Kalau cikgu nak pesankan sesuatu, cikgu boleh type lah di bawah sini. Okay, kalau kita siap ini, kita akan postkan sahaja. Okay, kalau kita sudah post, link ini dia akan menjadi biru seperti biasa. Lepas tu murid cuma tekan atau klik link ini, dia akan masuk kepada Meet. Okey, yang ini, okey, kongsi di sini. Okey, kita balik kepada sini. Okey, saya save. Dia akan muncul di sinilah. Ini adalah tadi saya cuba. Okey, ini adalah sekarang kita buat. Okey, dia akan muncul di sini. Okey, kebaikan kita menggunakan kalender untuk menghasilkan link adalah semasa Google Meet. Okey, kalau cikgu belum masuk ke Meet ini, murid dia tidak dapat masuk disebabkan cikgu adalah host. Okey, dan murid masuk semasa meet. Lepas tu cikgu keluar, cikgu akan terus keluarkan semua murid. Okey, nanti saya akan tunjukkan yang itu. Okey, kalau kita sekarang nak masuk kepada Google Meet, kita buka lah Google Calendar ini. Okey, kita klikkan sahaja di sini. Okay, kita klik di sini. Lepas tu dia akan muncul paparan ini. Kita klikkan sahaja join with Google Meet ini. Okay, sekarang dia akan masuk kepada Google Meet. Okay, saya join now. Okay, kita gunakan akaun MOE untuk masuk Google Meet. Dia ada beberapa jenis kebaikan dia. Okay, nanti saya akan terangkanlah. Okay, sekarang saya kecilkan yang ini. Yang ada gambar matahari ini, dia adalah Meet Guru. Lepas tu sekarang saya nak buka untuk murid. Sebab saya buka dua untuk membuat perbandingan. Okay, sekarang saya salinkan link ini. Lepas tu saya letakkan di sini. Okay, saya letakkan di sini. Okay, ini contohlah, ini adalah murid. Okay, ini adalah murid. Okay, murid dia join now. Di sebelah sini, di sebelah Meet Guru sini, dia akan muncul someone wants to join this call. Saya admitkan dia.
Okey, murid ini dia akan masuklah kepada Google Meet ini. Okey, apakah kebaikan kita menggunakan MOE? Okey, akaun MOE untuk membuat Google Meet. Okey, kita boleh bandingkan di activities ini. Guna akaun MOE berbanding dengan akaun yang bukan MOE. Contohnya, kalau akaun MOE dia mempunyai recording, dan akaun yang bukan MOE dia adalah tanpa recording. Itu adalah kebaikan dia lah. Okey, sekarang saya akan terangkan kegunaan backup room, polls, Q&A dan whiteboarding ini. Okey, sekarang saya tutupkan sebelah murid sini. Okey, kita lihat kepada backup room. Backup room ini adalah untuk guru mengasingkan murid secara kumpulan untuk membincangkan sesuatu tajuk lah yang cikgu berikan. Kita set up backup room ini. Okey, contohnya kalau ada banyak murid, cikgu boleh bukakan beberapa room untuk murid masuk lah. Contohnya room ini adalah panggil sebagai kumpulan lah. Okey, lepas tu dia ada timer. Cikgu boleh setkan timer dia. Okey, timer dia. Okey, ini shuffle adalah kalau cikgu tidak mahu mengasingkan murid secara kumpulan, cikgu boleh tekan shuffle ini. Dia akan mengasingkan murid secara kumpulan. Okey, dan cikgu ingin membetulkan kumpulan itu, cikgu boleh clear dan cikgu boleh letaklah murid kepada kumpulan masing-masing. Okey, ini kebaikan dia. Lepas tu cikgu bolehlah kajilah backup room ini sendiri. Okey, disebabkan sini saya tiada banyak akaun, lepas tu saya nak terangkan selanjutnya pun susah lah. Okey, sekarang kita lihat kepada poll ini. Poll ini dia mempunyai kebaikan adalah cikgu boleh tanya soalan. Cikgu boleh tanya soalan. Contohnya saya tanyalah soalan, apakah warna kegemaran, kegemaran anda. Okey, contohlah saya tanya soalan ini. Okey, saya letakkan merah, saya letakkan kuning. Okey, lepas tu saya launchkan dia. Okey, di sebelah murid sini dia akan muncul soalan ini. Murid cuma tekan sahaja. Okey, dia pilihlah. Contoh dia kata dia suka kuning. Okey, dia pun send. Okey, di sebelah sini dia akan muncul. Okey, murid ini dia telah menjawab soalan. Ada seorang murid dia memilih kuning. Itu sahaja. Lepas tu, ini adalah kebaikan selepas pembelajaran atau semasa pembelajaran cikgu nak tanya soalan, cikgu boleh gunakan poll ini untuk tanya soalan. Okey. Ini kegunaan poll. Lepas tu Q&A ini adalah gunakan semasa murid ingin menanya soalan kepada cikgu. Okey, contohnya murid dia nak tanya soalan. Okey, murid dia ingin tanya soalan. Okey, di sebelah sini Q&A. Cikgu perlu turn on Q&A terdahulu. Barulah murid di sebelah sini dia boleh tanya soalan. Okey. Murid tanya contohnya apakah maksud warna. Okey, contohlah saya letakkan persoalan ini. Okey, murid dia pun send. Okey, di sebelah cikgu sini akan muncul soalan yang murid tanya. Apakah maksud warna? Okey, di Q&A ini, cikgu tidak boleh menulis jawapan. Cikgu cuma boleh memberikan jawapan secara lisan sahaja. Okey, contoh cikgu boleh katakan, okey, secara lisan sahajalah. Selepas cikgu menjawab soalan ini, cikgu boleh tikkan soalan di sini. Okey, sebelah murid sini dia akan muncul tik. Warna biru ini bermaksudnya soalan ini cikgu sudah jawab. Okey. Ini adalah Q&A. Selepas itu, okey, kita lihat kepada whiteboarding ini. Ini set a new whiteboard. Okey, dia akan muncul di sini. Okey, dia akan muncul whiteboard di sini. Okey, saya share terdahulu window supaya murid dia nampak. Okey, a window. Saya sharekan terdahulu.
Okey, baiklah, saya sekarang sudah share. Lepas tu saya buka semula whiteboard ini. Saya kecilkan whiteboard ini supaya sebelah murid sini dia nampak. Okey, kita boleh set a background. Okey, kalau pembelajaran cikgu, okey, PDPC cikgu, dia berlebihan kepada menulis, kita boleh gunakan whiteboard ini. Okey, dia sini ada pen, dia ada pemadam, lepas tu dia ada banyak jenis lah benda-benda di sini, cikgu boleh kaji sendiri. Okey, saya cuma buat satu contoh. Contohnya saya letakkan gambar. Okey, saya letakkan contoh saya nak ajar apakah itu sayur. Okey, saya berikan murid lihatlah gambar ini. Saya sharekan gambar ini, dia akan mengambil sedikit masa. Okey, saya letakkan sayur di sini. Lepas tu saya tulislah. Okey, saya gunakan ini. Okey, saya tulis sayur. Okey, contohlah. Kalau kita gunakan mouse untuk menuliskan perkataan, biasa dia adalah seperti inilah. Okey, lepas tu kalau cikgu nak tulis lebih cantik, mungkin cikgu boleh beri sesuatu perhiasan yang lebih canggih. Okey. Okey, sekarang dia murid dia nampaklah cikgu tulis apa di sini. Okey, ini adalah whiteboard. Okey, saya tutupkan whiteboard ini. Okay, saya tutupkan whiteboard ini. Okey, murid dia akan baliklah ke semula ke sini. Okey, ini adalah perkongsian saya tentang breakout room, post Q&A, whiteboarding. Okey, dan recording ini saya rasa cikgu pun tahulah recording ini bagaimana kita nak gunakan. Okey, ini adalah kebaikan kita menggunakan akaun MOE, dan sebabkan dia ada recording, itu ada satu kelebihan. Lepas tu, kalau cikgu nak tamatkan meet ini, cikgu terus tamatkan meet ini, murid-murid di dalam meet ini dia akan keluar sekali. Okey, cikgu tamatkan meet ini and the call for everyone. Okey, kita keluarlah. Okey, itu sahaja tentang Google Calendar dan Google Meet. Okey, dan sekarang saya akan masuk kepada yang khusus GCE ini. Okey, khusus GCE ini. Khusus GCE ini dia mempunyai dua level, iaitu level 1 dan level 2. Bagaimana kita nak masuk kepada khusus ini? Cikgu boleh masuk melalui delima kita. Okey, delima account delima kita. Okey, contohnya saya buka satu browser di sini. Saya tekan delima, saya letakkan delima, lepas tu login. Okey, kita masuk, log masuk. Saya menggunakan akaun MOE, mesti menggunakan akaun MOE sebab sertifikat Google khusus GCE ini adalah dibeli kepada cikgu sahaja. Okey. Okey, selepas kita masuk kepada derima, kita tekan sahaja dulu. Okey, kita boleh scroll ke bawah sini, derima certified training program. Okey, di sini kita tekan. Okey, dia akan bawa kita masuk kepada paparan ini. Kita cuma klik pada Google for Education Certified Educator. Okey, masuk kepada derima khusus GCE level 1 dan level 2 ini. Kita boleh scroll ke bawah sini. Okey, dia ada menunjukkan langkah-langkah yang kita perlu selesaikan. Okey, langkah pertama adalah kita perlu melengkapkan kursus dalam talian DCP. Bermaksudnya kita perlu menduduki peperiksaan modul kendiri untuk mendapatkan 2 sijil, level 1 dan level 2. Lepas tu, kita sudah mendapatkan sijil ini, kita boleh daftar masuk kepada grup GEG. Okey, grup ini adalah secara Telegram. Okey, di grup di sini dia mengasingkan cikgu mengikut negeri. Contohnya kita negeri Perak, dia akan mengasingkan cikgu di negeri Perak ini, dia ada sebuah tim. Tim itu dia akan membimbing cikgu, okey, membimbing cikgu
untuk menduduki peperiksaan GCE itu. Okey, sebelum kita masuk kepada peperiksaan GCE, kita perlu menghadiri 2 webinar untuk mendapatkan voucher. Okey, untuk mendapatkan tiket masuk kepada peperiksaan itu. Okey, 2 webinar. Okey, contohnya webinar ini dia akan memberitahu melalui Telegram. Okey, melalui Telegram yang cikgu menyertai itulah. Okey, selepas 2 webinar telah menyertai, dia memberikan voucher. Lepas tu cikgu boleh mengambil peperiksaan GCE itu. Okey, peperiksaan GCE ini bukannya tidak semesti. Kalau cikgu berminat, cikgu boleh mengambil peperiksaan GCE ini. Kalau cikgu sudah siap modul kendiri level 1 dan level 2, dia tidak mahu lagi pergi ke peperiksaan GCE, boleh. Okey, boleh. Okey, ini adalah langkah-langkah cikgu boleh baca di sini. Okey, di sini sesiapa cikgu sudah habis level 1, okey, contohnya dia sudah melengkapkan modul kendiri level 1 dan level 2, dia ingin pergi ke peperiksaan GCE ini, cikgu berikan nama untuk saya. Okey, cikgu berikan nama untuk saya sebab saya mempunyai satu kumpulan di Telegram. Dia perlukan nama cikgu yang berminat untuk masuk ke peperiksaan GCE itu. Okey, saya akan berikan nama cikgu kepada kumpulan itu. Mereka akan tarikkan cikgu masuk ke Telegram. Okey, Telegram GEG ini. Okey, cikgu boleh tarik lagi ke bawah. Okey, cikgu boleh lihat YouTube di sini. Okey, menonton YouTube di sini bagaimana menyertai program ini. Okey, selepas itu kalau cikgu nak mulakan CJO level 1 dan level 2, cikgu boleh kliklah mula langkah 1 sekarang. Okey, di bawah sini dia ada satu Google Form, cikgu perlu isi. Selepas cikgu isi form ini, cikgu boleh mulalah kursus level 1 dan level 2. Okey, yang itu sahaja yang saya kongsi sampai hari ini, setakat ini. Okey, kalau cikgu ada apa yang kurang faham atau apakah kesilapan saya yang tadi saya berikan, contohnya Google Calendar dan Google Meet, harap cikgu boleh membetulkan kesilapan saya. Okey, cikgu boleh beritahu saya lah. Okey, sekian, terima kasih.